Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Jadi insyaAllah untuk hari ini kita akan masuk kepada topik yang terakhir bagi unit panjang, jisim dan sifat cair, iaitu bahagi panjang. Okey, jadi tanpa buang masa, marilah kita sama-sama melihat kepada apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, yang pertama kita akan masuk dahulu kepada bahagi panjang. Okey, untuk bahagi panjang kita melibatkan dua unit sahaja, iaitu meter dan juga sentimeter. Okey, jadi tanpa buang masa kita lihat dulu kepada contoh yang pertama. Okey, panjang keseluruhan gerabak kereta api ialah 14 meter. Kira panjang satu gerabak kereta api. Okey, berdasarkan maklumat yang diberi, kita kena bina dulu satu ayat matematik menggunakan maklumat yang ada. Okey, jadi kita lihat panjang gerabak kereta api ialah 14 meter dan apa yang kita nak bahagi, kita kena kira gerabak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dapat kita ayat kita akan dapat 14 meter bahagi 7 sama dengan berapa meter. Okey. Jadi berdasarkan ayat matematik yang kita sudah bina, dijadikan dalam bentuk lazim. 14 meter bahagi 7 kita akan dapat seperti inilah bentuk lazim. Barulah kita selesaikan menggunakan bahagi. Untuk bahagi kita kena rujuk sifir 7, iaitu okey, sifir 7, 7, 14, 21, 28 dan seterusnya lah. Okey, jadi kita lihat 14 ada tak dalam sifir 7? Kalau kita lihat sifir 7, 14 ada, iaitu 7 kali 2. 7 kali 2 bermaksud 2 kita akan letak di atas dan 14 kita akan letak di bawah. Jadi 14 tolak 14 kita akan dapat sifar. Maka jawapan akhir yang kita akan dapat ialah 2 meter. Okey, 14 bagi 7 sama dengan 2 meter. Okey, panjang satu gerabak kereta api ialah 2 meter. Okey, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, meter dan seterusnya. Maka dapatlah panjang keseluruhan kereta api gerabak dia ialah 14 meter. Okey, seterusnya kita lihat pada contoh yang kedua. 760 cm bahagi dengan 4. Okey, kita buat dalam bentuk lazim dahulu. 760 cm bahagi 4, barulah kita lakukan operasi pembahagian. Okey, kita lihat 7 lebih besar daripada 4. Maka kita kena lihat dulu dalam sifir 4, ada tak angka 7 dalam sifir 4? Kalau kita lihat 4, 8, 12 dan seterusnya. Okey, jadi kalau kita lihat nombor yang terhampir dengan 7 ialah 4 kali 1 bersama dengan 4. Maka kita gunalah 4. 4 darab 1 bersama dengan 4. Maka 7 tolak 4 kita akan dapat 3. Okey, selesai di sini barulah kita turunkan nombor yang kedua, 6. 6 kita turunkan, jadikan dia sebagai dua nombor, 36. Okey, 36 ada tak dalam sifir 4? Kalau kita lihat 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Okey, 36 ada, iaitu 4 kali dengan 9. Maka kita akan dapat 36. 9 kita letak di atas, 36 kita letak di bawah. Makanya 36 tolak dengan 36 kita akan dapat sifar. Barulah kita buat turun nombor yang terakhir, iaitu sifar. Okey, sifar dengan sifar. Okey, kalau kita lihat sifir 4, sifar kita akan beroleh sifar sekiranya 4 darab dengan sifar. Ingat, apa-apa nombor kalau didarab dengan sifar kita akan dapat sifar. Okey, jadi 4 darab sifar sama dengan sifar. Okey, jadi kita letak sifar di atas dan sifar di bawah. Baru kita tolakkan sifar tolak sifar, dapatlah sifar. Maka jawapan akhir dia ialah 190 cm. Okey, jadi untuk contoh yang ketiga, bahagikan 1040 cm dengan 5. Yang ni cikgu nak kamu cuba sendiri nanti. Okey, cuma jawapan dia yang kamu akan dapat, nanti kamu boleh semak sendiri, ialah 208 cm. Nanti boleh tunjukkan dalam kerja kamu, dalam kertas ataupun dalam buku tulis kamu. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh yang ketiga. Panjang kandang kuda ialah 17 meter 40 cm
berapakah panjang setiap bahagian kandang kuda. Okey, untuk yang ini, kalau kita lihat, dia melibatkan dua unit iaitu meter dan sentimeter. Okey, jadi untuk ini, kamu kena jawab dalam bentuk lazim dan bahagikan dia mengikut unit yang tepat lah, yang berkenaan. Okey, jadi kita lihat dulu, kita kena selesaikan daripada meter. Okey, jadi kita mulakan dengan nombor yang pada sebelah kiri sekali. Okey, 17 meter 40 cm bahagi dengan 3. Okey, kita tengok dulu angka 17. Okey, dalam sifir 3 ada tak angka 17 yang ada dalam sifir? Okey, kalau kita lihat sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okey, kalau kita lihat nombor yang terhampir dengan 17 ialah 15. Kenapa kita tak ambil 18? Sebab apa? 18 lagi besar daripada 17. Makanya kita ambil nombor sebelum dia iaitu 15. Dan kalau kita lihat 15 kita akan peroleh dengan cara 3 kali 5, barulah kita dapat 15. Letak 15 di bawah dan 5 di atas, barulah kita tolakkan. 17 tolak 15 sama dengan 2. Okey, baki yang kita peroleh ialah 2 meter. Okey, 2 ini kalau kamu lihat, kamu tidak boleh tolak lagi dengan 3. Sebab apa? Tidak ada lagi nombor yang lebih 2 kecil daripada 3. Makanya tidak ada sebarang operasi yang bahagi yang kamu boleh buat di sini. Okey, sekiranya kamu tidak dapat membahagikan 2 ni, makanya satu cara yang kita boleh gunakan ialah kita tukarkan 2 ini kepada sentimeter. Kita bagi kepada kawan sebelah dia. Jadi 2, kalau kita tukar jadi sentimeter, maka kita akan dapat 200 cm, iaitu 2 darab dengan 100. Cikgu dah ajar itu cara macam nak tukar unit. Okey, 2 darab 100, maka kita akan dapat 200. Bila kita beri, maksudnya 40 ni akan bertambah lah. Okey, bila tidak akan berkurang, dia akan bertambah. Okey, 40 tambah 200, maka kamu akan dapat 240. Okey, kita mulakan dengan 240 dahulu. Okey, kita ambil 2 nombor di hadapan, 24. Okey, 24, kalau kamu lihat dalam sifir 3, ada tak ada 24? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Okey, kalau kamu lihat ada dalam sifir 3 iaitu 3 kali 8, kamu dapatlah 24. Maka kamu boleh tolak macam biasa, 24 tolak 24, kamu akan dapat sifar. Barulah kamu bawa sifar yang terakhir, sifar bawa dia turun. Okey, macam tadi juga, bila kamu dah dapat sifar, kamu kena selesaikan juga. Selagi tidak habis, kamu kena selesaikan sifar dengan sifar. Makanya kalau kamu dapatkan sifar lagi, kamu guna darab dengan sifar. 3 darab sifar, kamu akan dapat sifar. Sifar tolak sifar, kamu dapat sifar. Makanya jawapan terakhir yang kamu akan dapat daripada soalan ni ialah 5 meter 80 cm. Okey, panjang setiap bahagian kandang kuda ialah 5 meter 80 cm. Okey, akhir sekali soalan nombor 5, 960 cm bahagi 8. Yang ini kamu kena dapatkan jawapan dalam meter dan sentimeter. Okey, jadi kita buat dalam bentuk lazim dahulu. 960 cm bahagi dengan 8. Okey, 9 kita boleh, 9 lebih besar daripada 8, makanya kita boleh buat operasi terus. Okey, sifir 8, 8, 16, 24. Yang terhampir dengan 9 ialah 8 kali 1 iaitu 8. Maka 9 tolak 8, 1 di atas, sama dengan baki dia 1. Baru kamu buat turun 6. Okey, 16, maka kamu dapat 16. Ada 16 dan sifir 8, 16. Okey, 8 kali 2, kamu akan dapat 16. Makanya kamu boleh tolak terus. 16 tolak 16, maka jawapan dia sifar. Kita ada sifar yang terakhir lagi, sifar.
fa. Makanya untuk kita selesaikan operasi ni, kita kena tolak dengan terampil dengan sifar, iaitu 8 kali dengan sifar lah. Okey, 8 kali sifar kita akan dapat sifar tolak sifar sama dengan sifar. Okey. Jawapan akhir yang dapat ialah 120 cm. Tetapi disebabkan soalan inginkan kamu tukarkan dia dalam bentuk meter dan sentimeter, kamu kena buat dahulu. Okey, kalau kamu lihat 120 cm, kamu ada 100 cm dan juga 20 cm. Kamu kena pecahkan dahulu. 100 cm kalau kamu lihat, kamu boleh tukarkan dia kepada berapa? Okey, 100 cm kalau kita bahagi 100, maka kita akan dapat 1. Makanya 100 cm bersamaan juga dengan 1 meter. Maka 1 meter tambah 20 cm, maka jawapan akhir ialah 1 meter 20 cm. Kita dah dapat jawapan dalam bentuk meter dan juga sentimeter. Okey. Untuk latihan nanti cikgu akan bagi pada hujung video. Cikgu akan bagi dalam bentuk file dan cikgu akan muat naik dalam kelas. Nanti kamu boleh tengok. Okey, seterusnya selesai tajuk panjang, kita akan pergi kepada tajuk jisim. Okey, sekejap. Cikgu scroll dahulu. Okey, bahagi jisim. Okey, kita akan lihat 5 contoh juga. Okey, untuk bagi jisim sama juga, kita ada 2 unit kita gunakan, iaitu kilogram dan juga gram. Okey, kita lihat pada soalan yang pertama. Kira jisim sebungkus kacang hijau. Kalau kita lihat gambar di atas, satu buni beg ni mengandungi 15 kg kacang hijau dan mahu dibagikan kepada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi soalan dia mahukan berapa berat satu bahagian ni yang kamu akan dapat sekiranya ia dibahagikan dalam 5 beg dalam berat yang sama rata. Okey, jadi daripada soalan ni kita boleh dapatkan ayat matematik yang kita dapat ialah 15 kg bahagi 5 sama dengan berapa. Kita tukar dalam bentuk lazim, 15 kg bahagi 5. Kalau kita lihat sifar 5, ada tak 15? Okey, kalau kita lihat 5, 10, 15. Okey, 15 kalau kita lihat ialah pada 5 kali 3. Okey, 5 kali 3 kita akan dapat 15. Kita boros, kita boleh tolak 15 tolak 15 sama dengan sifar. Maka soalan dah selesai. Kita letakkan 3 di atas dan kita akan dapat jawapan yang terakhir, iaitu 3 kilo. 3 kilogram. Makanya 15 kilogram bahagi 5, kita akan dapat jawapan dia adalah 3 kilogram. Maka jisim sebungkus kacang hijau ialah 3 kilogram. Okey, sebungkus ni 3 kilogram, 3 kilogram, 3 kilogram, 3 kilogram dan 3 kilogram. Maka sama berat. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Berapakah jisim ikan bilis di dalam setiap bekas? Okey, diberi bekas besar ialah 600 gram, mahu dipecahkan kepada 4 bahagian. Okey, untuk soalan ni kita kena bahagilah. Kita buat ayat matematik dia lah, 600 gram bahagi 4. Okey, kalau kita tengok daripada di sebelah penyelesaian dia, 600 gram bahagi 4. Jadi kita mulakan dengan angka 6 dahulu. Okey, kalau kita dapati 6 lebih besar daripada 4, maka kita boleh tolak dahulu seperti biasa dengan merujuk pada sifar 4. Sifar 4, 8, 12. Okey. Yang terhampir dengan 6 ialah 4 kali 1 sama dengan 4. Barulah kita boleh tolakkan dengan 6. 6 tolak 4 sama dengan 2. Kita bawa turun sifar, maka kita akan dapat 20. Kalau kita lihat pada sifar 4, letak 20 dalam sifar 4. 4, 8, 12, 16, 20. Okey, jadi 4 kali 5 kita akan dapat 20. Okey, 5 di atas, 20 di bawah, maka jawapan akhir dia 20 tolak 20 ialah sifar. Barulah kita bawa turun sifar yang terakhir. Okey, sifar. Okey, kita selesaikan dahulu sifar tolak sifar. Macam dapatkan sifar ialah 4 kali sifar, dapatlah sifar. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Maka jawapan akhir dia
600 gram bahagi 4, kamu akan dapat 150 gram. Jisim kamilis dalam setiap bekas ialah 150 gram. 1, 2, 3, 4. Maka setiap bekas mengandungi 150 gram, 150 gram, 150 gram dan 150 gram. Okey. Soalan ketiga. Kira jisim sepaket lala. Okey. 5 kg satu bekas mahu dibagikan kepada 8 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 5 kg bahagi 8 sama dengan berapa gram? Kalau kamu kena lihat, kamu kena hati-hati lah. Sebab apa? Soalan diberi ialah 5 kg, tapi dia nak jawapan dalam gram. Kalau kamu dapat soalan macam ni, seelok-eloknya cikgu nasihatkan kamu tukar terus 5 kg ke dalam bentuk gram. Cara nak buat dia macam mana? Okey, kalau kita lihat kepada cara tukaran unit. Okey, kalau kilogram nak pergi kepada gram, kamu kena darab 1000. Maka 5 kilogram 5 darab dengan 1000, kamu akan dapat 5000 gram. 5000 gram. Okey, 5 kilogram sama dengan 5000 gram. Kamu dah dapat dalam bentuk gram, barulah kamu bahagikan dengan 8. Okey, 5000 gram bahagi 8. Okey, kita selesaikan dahulu. Okey, kalau kita lihat 5 yang pertama yang lebih kecil daripada 8, makanya kita terus gabungkan 5 dengan nombor yang kedua dia. Sebelah dia tu 50. Okey, maka 2 yang pertama ini, okey, 50. Kita lihat kepada sifir 8, apakah nombor yang terhampir dengan 50 dalam sifir 8? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 48. Okey, 56. Okey, jadi yang terhampir dengan 50 ialah 48. Macam mana kita dapatkan 48? Ialah 8 kali dengan 6. Okey, 8 kali 6 kita dapat 48, barulah kita boleh tolakkan dengan 50. 50 tolak 48, maka kita akan dapat baki dia 2. Bawa turun sifar yang kedua, maka kita mulakan dengan 20. Okey, jadi kita lihat 20 dalam sifir 8, nombor yang terhampir dengan 20 ialah 8 kali berapa? 8, 16, 24. Maka yang terhampir ialah 16. Okey, 16. Cara nak dapatkan 16 ialah 8 kali 2. 8 kali 2 sama dengan 16. 20 tolak 16 sama dengan 4. Okey, barulah kita bawa turun sifar yang terakhir, dapat 40. Kita rujuk dalam sifir 8, ada tak angka 40 dalam sifir 8? Okey, 8, 16, 24, 32, 40. Okey, cara dapatkan 40 ialah 8 kali dengan 5. 8 kali 5 sama dengan 40, barulah kita boleh selesaikan soalan ini. 40 tolak 40 sama dengan sifar. Maka jawapan akhir dalam bentuk gram ialah 625 gram. 5 kg bahagi 8 sama dengan 625 gram. Jisim sepaket lala ialah 625 gram. Ingat, seperti biasa, sekiranya kamu dapat soalan yang diberi ialah kilogram, dia nak jawapan dalam gram, kamu kena tukar dahulu 5 kg dalam bentuk gram, barulah kamu selesaikan. Okey, contoh yang keempat. Okey, 30 kg 612 gram bahagi 3. Dia nak jawapan dalam kilogram dan juga gram. Okey, untuk soalan ni, kamu kena asingkan dahulu kilogram dan gram. Dan nak jawab mana dahulu, kamu kena jawab yang besar dahulu. Okey, iaitu kamu kena jawab yang kilogram dahulu. Kita mulakan dengan nombor yang di sebelah kiri sekali, berlawanan dengan bahagi. Kalau bahagi, kamu kena selesaikan nombor yang sebelah kanan dahulu. Okey, kalau darab, kamu kena bahagikan dengan nombor yang sebelah kanan dahulu. Tapi kalau bahagi, kamu selesaikan nombor sebelah kiri dahulu. Okey, 30 kg 612 gram bahagi 3. Maka kamu dapat, kena selesaikan dahulu 30 kg
Okey, kalau kamu tengok kepada sifir 3, 30, kamu 30 ada tak dalam sifir 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 dan 30. Okey, cara dapatkan 30 ialah 3 kali 10. Okey, 3 kali 10 bersamaan dengan 30. 30 tolak 30 kamu dapat sifar. Maka selesai untuk bahagian kilogram. Kamu dapat 10 kilogram, tulis unit dia terus siap-siap. Barulah kamu pindah kepada bahagian gram. 612 gram. Okey, kita mula dengan angka yang pertama di sebelah kiri iaitu angka 6. Okey, kalau kamu lihat dalam sifir 3, 6 kamu akan dapat dengan 3 kali 2, kamu dapat 6. 6 tolak 6 kamu dapat sifar. Kamu bawa turun 1. Disebabkan 1 tidak ada lebih kecil daripada 3, maka kamu tidak boleh buat apa-apa. Kamu kena tolak dengan sifar, tak sifar di atas, bawa dia ke bawah, turun 1. Barulah kamu gabungkan dengan nombor yang kedua. Okey, nombor yang kedua 12. Okey, kalau kita rujuk kepada sifir 3, cara nak dapatkan 12 ialah dengan cara 3 kali 4. Okey, 3 kali 4 sama dengan 12. 12 tolak 12 sama dengan sifar. Maka jawapan akhir yang kamu akan dapat ialah 10 kilogram 204 gram. Okey, 204 gram. Pastikan unit ditulis dengan tepat supaya tidak menyebabkan cikgu keliru lah nak tanda kertas kamu, jawapan kamu. Okey, contoh yang terakhir, yang ni sama juga menyebabkan kilogram dan gram, tetapi yang berbeza ialah kita akan dapat baki pada bahagian kilogram dan macam mana kita nak pindahkan baki itu ke sebelah gram. Okey, 8 kilogram 400 gram bahagi dengan 7. Kalau kita lihat dahulu, kita selesaikan yang kilogram dahulu. 8 kilogram. Okey, 8 lebih besar daripada 7, maka kita boleh gunakan sifir 7 untuk selesaikan. Okey, 8 yang terampil ialah 7 kali 1, kita dapat 7. 8 tolak 7 sama dengan 1. Okey, kalau kita lihat 1 ini tidak boleh ditolak lagi dengan 7, tak ada dah. Ini sebab dia lebih kecil daripada 7. Kalau kamu selesaikan ini buat kosong, membuang masa. Jadi 1 ini kamu boleh pindahkan terus ke gram, tetapi dengan syarat kamu kena tukarkan 1 ini 1 kilogram kepada gram. Okey, 1 kilogram nak tukar kepada gram, kamu kena darab 1000. Maka 1 kali 1000 kamu dapat 1000. Okey, jadi 400 ini kamu kena tambah dengan 1000, dapatlah 1400. Okey, 1400. Kita ambil dua nombor di hadapan dahulu, 14. Okey, dalam sifir 7 kita ada 14, iaitu 7 kali 2. 7 kali 2 kita akan dapat 14. 14 tolak 14 kita dapat sifar, kita bawa turun sifar. Okey, 7 tolak sifar kita dapat sifar. 7 tolak sifar kita dapat sifar. Bawa turun lagi sifar. Okey, sifar, maka kita tolak dengan sifar jugalah. 7 darab sifar kita dapat sifar. So, sifar tolak sifar dapat sifar. Maka jawapan akhir yang kita peroleh ialah 1 kilogram 200 gram. Okey, untuk latihan cikgu akan bagi pada akhir sekali. Dan kita pindah kepada tajuk yang terakhir pada hari ini, iaitu bahagi isi padu cecah A. Okey, kita akan lihat 5 contoh juga. Okey, berapakah isi padu air di dalam setiap baldi? Okey, diberi satu bekas yang besar mengandungi 24 liter air dan mahu dipecahkan kepada 3 baldi yang bersaiz sama. Berapa liter yang kamu boleh isi dalam setiap baldi? Jadi kita tukar dalam bentuk ayat matematik, kita akan dapat 24 liter bahagi dengan 3 sama dengan berapa? Kita buat dalam bentuk lazim, 24 bagi 3. Kita rujuk kepada sifir 3. Ada tak 24? Kalau kita lihat, ada. Okey, cara nak dapatkan 24 ialah dengan cara 3 kali 8 sama dengan 24.
Okey, 3 kali 8 sama dengan 24. Maka 24 tolak 24, jawapan akhir adalah sifar. Maka jawapan kamu ialah okey, 8 liter. 24 liter bahagi 3 ialah 8 liter. Jadi isi padu air dalam setiap baldi ialah 8 liter. 8 liter, 8 liter, 8 liter. Okey, daripada contoh yang kedua, 900 ml bahagi 2 sama dengan berapa mililiter? Okey, 900 ml bahagi 2. Okey, selesaikan dahulu dengan menolak angka yang paling kiri sekali. Okey, 9. Kalau dilihat 9 lebih besar daripada 2, lihat pada sifir 2, angka mana yang paling hampir dengan 9? Kalau dilihat ialah 2 kali 4 sama dengan 8. Okey, maka 9 tolak 8 kamu dapat baki 1. Bawa turun sifar, kamu dapat 10. Okey, kalau kita lihat 10 dalam sifir 2, kita akan dapat 10 dengan cara 2 kali 5. Okey, 2 kali 5 kita dapat 10. Maka 10 tolak 10 kita dapat sifar. Oh, sifar yang terakhir. Okey, sifar tolak dengan apa? Kita tolaklah dengan sifar juga, sebab tak ada lagi nombor yang lebih kecil daripada sifar. 2 darab sifar dapat sifar. Maka jawapan akhir ialah sifar. Jawapan untuk soalan ni kamu akan dapat 900 ml bahagi 2. Kamu akan dapat 450 ml. Okey, soalan nombor 3. 1 liter 20 ml bahagi 6. Okey, kalau kamu lihat dia nak jawapan akhir dalam bentuk mililiter. Jadi kamu kena tukar 1 liter kepada mililiter. Cara dia macam mana? 1 liter 20 ml sama dengan 100 ml tambah 100. Okey, 1 kali 1000. Okey, liter kepada mililiter kamu kena 1000. Maaf. Okey, 1 kali 1000 kamu dapat 1000. 1000 ml baru kamu tambahkan dengan 20 ml yang tadi, kamu akan dapat 1020 ml. 1020 ml bahagi 6. Barulah kita selesaikan. Okey, 1 dengan 6, 1 lebih kecil daripada 6. Jadi kita gabungkan dua nombor ini, 1 dengan ni, 1 dengan sifar. Okey, 10. Okey, 10 kalau lihat sifar 6 yang terhampir dengan 10 ialah 6, iaitu 6 kali 1. Okey, 6 kali 1 kita dapat 6. 10 tolak 6 kita dapat 4. Okey, lepas dapat 4, kamu bawa turun 2, kamu akan dapat 42. Kalau kamu tengok dalam sifar 6, untuk 42, kamu boleh dapat dengan cara 6 kali 7. Okey, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Okey, 6 kali 7. Okey, jadi 6 kali 7 kamu dapat 42. 42 tolak 42 kamu akan dapat sifar. Dan kamu buat turun sifar yang terakhir, kamu akan dapat sifar dengan sifar. Okey, sifar dengan sifar, makanya yang terhampir dapat untuk tolak sifar kita selesaikan dengan sifar jugalah. Okey, jadi 6 kali sifar kita dapat sifar. Sifar tolak sifar kita dapat sifar. Maka ialah 170 ml jawapan akhir yang kita dapat. Okey, cikgu tunjuk lagi dua contoh yang terakhir. Okey, 7 liter 500 ml bahagi 5. Kita nak jawapan dalam bentuk liter dan juga mililiter. Okey, kita lihat dahulu. 7 liter 500 ml bahagi 5. Seperti biasa, kita kena selesaikan nombor yang di sebelah kiri dahulu, iaitu 7 liter. Okey, 7 dengan 5, 7 lagi besar daripada 5, maka kita boleh tolak. 7 yang terhampir dengan 7 ialah 5 kali 1, kamu akan dapat 5. 7 tolak 5, kamu akan dapat 2 jawapan baki dia, dan dapat tulis 1 liter di atas. Okey, kita nak buat apa dengan 2 ni? Sebabkan 2 lebih kecil daripada 5 dan kita ada nombor lagi di sebelah kanan, maka 2 ini kita akan tukarkan dia dalam bentuk mililiter. Makanya kita akan dapat, okey, 2 kali 1000 kita akan beri. Okey, 2 kali 1000 kita akan dapat 2000 mililiter. Makanya daripada 500 mililiter kita akan tambahkan baki yang ada tadi. Okey,
500 tambah 2000, maka kita akan dapat 2500. Okey. Barulah kita selesaikan pada nombor yang di sebelah kanan ini. Okey, 2500. Kita lihat, kita ambil dua nombor yang di hadapan. Okey, 25. Okey, 25 kamu akan dapat dengan cara 5 darab dengan 5 sama dengan 25. 25 tolak 25, kamu akan dapat sifar. Bawa turun sifar. Disebabkan sifar dengan sifar, kamu dapatkan 5 dengan sifar, kamu dapat sifar. Dapat sifar. Bawa turun lagi sifar. Sifar dengan sifar. Ada sifar dengan sifar, maka kamu buat 5 darab lagi dengan sifar, kamu dapat sifar. Sifar tolak sifar, kamu dapat sifar. Maka jawapan akhir adalah 1 liter 500 mililiter. Okey. Dan contoh yang terakhir, 11 liter bahagi 8, tetapi dia nak jawapan dalam liter dan juga mililiter. Okey, disebabkan dia nak dua jawapan, kamu kena selesaikan dahulu. Kamu sediakan satu ruang untuk mililiter dahulu. Sebabkan mililiter tiada nilai lagi buat masa ni. Okey, makanya 11 liter sifar mililiter bahagi 8. Okey, 11 liter yang okey, 11 liter lebih besar daripada 8, maka kita boleh buat dahulu. Okey, 11 yang terhampir dengan 8 yang terhampir dengan 11, kita lihat LCM 8 ialah 8, 16. Maka yang terhampir ialah 8 kali 1 sama dengan 8. 11 tolak 8, kita akan dapat baki 3. Okey, disebabkan 3 lebih kecil daripada 8 dan dia nak jawapan dalam bentuk mililiter, makanya 3 ini kita akan beri kepada rumah mililiter yang bernilai sifar tadi. Okey, 3 liter kita tukar kepada mililiter, kita dapat 1000, maka kita akan dapat 3000 mililiter. Okey, 3000 mililiter tambah sifar tambah 3000 mililiter, kita dapat jawapan 3000. Okey, 3000. Okey, dengan menggunakan nombor angka 3000 ini, barulah kita selesaikan soalan untuk mililiter. Okey. 3000 mililiter, kita ambil dua nombor di hadapan dahulu sebab ini yang paling kita boleh selesaikan. Okey, 30 yang terhampir dalam sifar 8 ialah 24, iaitu 8 kali 3. 8 kali 3 tak 24, 30 tolak 24 sama dengan 6. Okey, kita bawa turun sifar, kita akan dapat 60. Okey, dapat 60. Okey, 60 tolak 56, iaitu kita dapat dengan cara 8 kali 7, 56, kita dapat baki 4. Okey, bawa turun sifar yang terakhir. Okey, 40 kita akan dapat juga dalam sifar 8, iaitu 8 kali 5 sama dengan 40. 40 tolak 40 sama dengan sifar. Okey. Sifar, makanya jawapan akhir yang kamu dapat ialah 1 liter 375 mililiter. 11 liter bahagi 8 sama dengan 1 liter 375 mililiter. Okey. Sekian saja untuk contoh-contoh panjang, jisim dan juga isi batu cecair. Jadi cikgu harap contoh ni dapat membantu kamu. Okey, dan selepas ni cikgu akan beri latihan kepada kamu dan cikgu minta kamu jawab dalam buku tulis ataupun menggunakan kertas, dan boleh hantar jawapan kepada cikgu secara bergambar di WhatsApp cikgu. Okey, jadi dengan berakhirnya topik ini, maka pada minggu depan kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu topik bentuk. Okey, topik bentuk. Jadi itu cerita minggu depan. Cikgu harap kamu tiada masalah untuk selesaikan soalan ini. Sekiranya kamu ada masalah, kamu boleh terus ajukan soalan secara WhatsApp kepada cikgu. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja majalah cikgu pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjawab kepada semua murid-murid yang cikgu kasihi sekalian.